Baik, kembali semula di Malaysia hari ini. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami. Kerana saya rasa anda perlu setia untuk menyaksikan apa sebenarnya antipati yang kita akan kongsikan berkenaan dengan penyakit bermula daripada perut. Dan saya pasti kebanyakan daripada kita ni, terutamanya mereka yang menjaga makanan, kan, menjaga makanan, nak jaga badan, nak jaga kolesterol dan sebagainya, perlu lihat paparan ini nanti bersama topik yang kita akan bincangkan dengan Dr. Norma Muhammad Nurawi, pengamal perubatan. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum. Terima kasih. Saya kalau siapa biasa menonton video-video Dr. Norma ni, pastinya macam susah sikit macam nak menerima kalau mula-mula macam betul ke fakta yang dikongsikan. Tapi doktor kan, ini yang kita nak bincangkan berkenaan dengan perut ni sebenarnya. Orang kata kebahagiaan daripada perut juga, penyakit daripada perut juga. Apa yang menyebabkan kita kata perut ni adalah sebenarnya lubuk kepada semua penyakit? Ya, betul. Ikut daripada asalnya, perkataan mengatakan penyakit bermula dari perut adalah dimulakan oleh Hippocrates sendiri sebenarnya. Itu lebih lama daripada zaman Nabi lagi. Dan ada juga ada kata hadis Nabi lah. Tapi sebenarnya memang betul. Saya setuju dengan itu sebab pemakanan kita sebenarnya yang menentukan kita punya kesihatan. Jika kita pilih makanan-makanan, contohnya makanan proses, makanan yang bergula tinggi, dia akan affect kita punya kesihatan dengan mengakibatkan kita mendapat penyakit. Sebab itu asas kepada makanan sihat adalah kita kena pilih makanan yang dicipta untuk manusia makan, itu makanan asli lah asasnya. Makanan yang ada dalam kita punya alam secara natural, yang dicipta oleh Allah kan. Jadi sebab tu kalau kita tengok dekat depan kita sekarang kan, adakah ni kita kategorikan sebagai makanan asli, seimbang? Maka kita tengok sebenarnya dia komplit, semua gizi makanan yang perlu tu ada. Dia ada protein dia ada lemak dia ada karbo dia, komplit. Dan yang menarik tentang apa yang kita tengok kat depan kita ni, nasi lemak ni sebenarnya kalau bagi mereka yang menjaga badan ini tak boleh ni doktor. Ini bahaya ni. Itu kalau kita nasi berlemak, telur, lepas tu ayam goreng, minyak, sambal. Tu tengok minyak boleh buat goreng ayam lagi. Kalau kita faham tentang peminat doktor dah telefon. Sabar ya. Okey. Itu yang kita faham tentang yang biasa jika kita hanya memandang dari segi kalori lah. Tapi kalau kita memandang dari aspek bagaimana sebenarnya metabolisme badan menilai dari segi karbo, dari segi protein dan dari segi lemak, sebenarnya lemak yang ada dalam nasi lemak adalah lemak yang konsider sihat. Sebab asasnya adalah lemak tu tidak meningkatkan paras insulin kita. Sebab bila kita masak nasi dengan lemak, apa yang jadi sekarang? Kanji dalam nasi itu akan ditukar menjadi resistant starch. Itu kanji degil lah. Itu istilah saya yang buat tu, kanji degil tu. Maksud dia degil kepada penghadaman, maka dia akan bertindak sebagai serat. Ikut kajian yang terbaru sebenarnya, kanji degil atau resistant starch ni akan menjadi makanan kepada bakteria baik dalam usus. Jadi sebenarnya dia menjadi seolah tambahan serat. Sebab asas pada makanan sihat, satu asli, yang kedua tinggi serat, dan yang ketiga berkhasiat dengan penuh dari segi vitaminnya, mineralnya, antioksidan dan sebagainya kena ada. Jadi ini memenuhi semua kriteria tu. Dan tadi bercakap tentang telur juga. Telur adalah salah satu contoh makanan asli yang natural. Melainkan kita sendiri ada alergik pada telur, itu cerita lain lah. Tapi secara umumnya, kalau orang tak ada masalah alergik dengan telur, telur adalah salah satu contoh makanan asli yang sangat sihat kerana dia kaya dengan protein, kaya dengan lemak, dan yang penting dia rendah karbohidrat lah. Dia tidak meningkatkan paras insulin. So bagi pesakit-pesakit saya, diabetes saya yang saya terawat di klinik saya suruh dia makan telur untuk satu menurunkan. Hari biji? Sebenarnya terpulang, tapi saya cakap lebih kurang dalam 3 ke 5 biji satu hari. 3 hingga 5 biji? Bergantung pada keadaan dia lah. Sebab nak membantu dia mengawal paras glukosa dia. Sebab bila dia ambil lebih banyak lemak dengan protein, glukosa dia akan turun dengan lebih mudah. Itu yang kita nak. Saya ada dengar juga, kalau pengambilan telur ni, lebih baik ambil telur goreng daripada telur rebus. Ya, betul. Saya ada konsepnya itu. Sebab bila kita goreng telur, dia akan ada lemak sebenarnya. Bila lemak tu tinggi, paras insulin lagi akan turun. Sebenarnya kawalan gula tu lebih baik lah. Tapi berminyak tak apa? Berminyak sebenarnya tak ada masalah. Sebab kalau ikutkan daripada kajian terbaru lah, minyak ni adalah sihat. Ada minyak sihat, ada minyak tak sihat lah. Okey, minyak sihat ni yang minyak yang... Minyak sihat adalah minyak asli, yang natural, yang daripada buah. Contohnya minyak kelapa, minyak kelapa sawit, minyak zaitun. Itu daripada buah, yang daripada tumbuhan. Minyak asli juga contohnya daripada susu macam mentega, butter. Dan juga contoh minyak sapi dan sebagainya. Itu juga kira sebagai minyak sihat. Ini sebuah kajian yang terbaru dan mula menunjukkan sebenarnya kita ada silap sikit pemahaman kita tentang minyak sebelum ni. Dan sebenarnya minyak yang berbahaya pada kesihatan ialah minyak sintetik atau minyak yang dibuat, iaitu dipanggil sebagai trans fat. Yang utama dalam minyak sintetik ialah margarin,
creamers, shortening dan sebagainya. Dan juga minyak trans fat ni boleh berlaku bila kita menggorengkan minyak-minyak yang jenis yang kita panggil vegetable oil yang tinggi omega 6. Proses menggoreng minyak ni akan menghasilkan banyak trans fat. Sebab tu kajian awal dulu mengenai makanan menggoreng menyebabkan masalah sakit jantung adalah kerana faktor tu. Tapi kalau minyak tu tidak mengandungi omega 6 yang tinggi, bila kita goreng sebenarnya trans fat tu tidak berlaku macam minyak kelapa sawit kita lah. Itu sebab tu minyak kelapa sawit dikonsider sebagai minyak masak yang sihat. Okey. Dan bila kita cakap berkenaan dengan pengambilan, katalah nasi lemak ni, saya rasa ini sangat-sangat lengkap. Ya, lengkap. Kan? Nasinya satu, tak separuh pun. Betul. Dengan ayam gorengnya, dengan sambal, dengan kacang. Ini semua kalau kita tengok ni, takut sebenarnya kalau kita nak makan. Jadi kalau kita sebenarnya tengok nasi tu, kadang kita nampak nasi tu banyak, kita ingat kalori dia tinggi. Memang dari segi di luar badan, kalori dia tinggi. Tapi bila kita makan, disebabkan faktor resistant starch tu ada, kalori dia tinggal separuh sebab badan kita tak boleh hadamkan resistant starch tu. Maknanya nilai dia kalau jumlah yang sama nasi putih berbanding dengan nasi lemak tu, ini adalah separuh kalori. So dari segi kalori dah separuh dah. Itu yang new things yang dah di dalam kajian lah. Jadi sebenarnya makanan selamat bagi saya adalah contoh sarapan yang sihat. Sebab tu telah diumumkan oleh majalah Times juga. Nasi lemak adalah antara sarapan terbaik di dunia. Oh. Bukan tersedap kan? Ini memangnya sedap pun sedap juga. Sedap memanglah maksudnya sebab orang kata kalau sedap tu bawa penyakit. Tapi yang ini sedap dan sebenarnya sebab dia sihat. seimbang semua ada dari segi maksud dia resistant starch dia tinggi dengan ada timunnya di mana ada sayurnya, ada proteinnya, even ikan bilis tu bagus sebab ada omega 3 protein, ada kalsium, macam kacang tu ada serat, ada omega 9 dan juga protein yang sihat kan. Semua komplit lah nasi tu. Okay, maknanya daripada kalau katalah sebab mungkin dia cakap kenapa orang cakap penyakit sebenarnya bermula daripada perut, sebab apa pemakanan tu boleh menyebabkan penyakit yang lain lah doktor. Betul. Sebenarnya asas dia lah. Bila kita makan satu makanan tu menyebabkan keradangan dalam sistem. Ini satu konsep yang baru lah. Orang banyak tak apa faham tentang keradangan ni. Sebenarnya kajian terbaru menunjukkan banyak penyakit kronik sekarang berlaku. Seperti penyakit jantung, penyakit diabetes ni, even penyakit mental ada kaitan dengan keradangan dan juga terutama penyakit jantung lah sebab keradangan tu berlaku pada saluran darah. Menyebabkan saluran darah itu jadi keras. Tapi kalau kata apa keradangan tu doktor? Sebab ramai yang tak faham. Betul. Radang keradangan apa? Sebenarnya explanation dia panjang lah. Tapi sebenarnya bila ada satu benda yang asing masuk dalam badan kita akan react dengan cuba nak keluarkan badan tu dan proses tu dipanggil sebagai inflammation. Macam contoh kita gigit nyamuk kan. Jadi air liur nyamuk tu ada mengandung benda-benda asing, dipanggil foreign bodies lah. Jadi badan kita akan react menghantar kita punya sel darah putih untuk melawan, dan proses tu ialah proses yang dipanggil keradangan. Sebab tu dia bengkak merah. Bengkak dan merah tu adalah tanda-tanda keradangan. Tapi itu dipanggil keradangan acute, sekejap. Sebab tanda 2 jam dah hilang. Tapi yang kita ada masalah ialah berlaku keradangan dalam badan secara kronik, maksudnya lama proses tu, mungkin 10-20 tahun. Dan yang offending factors dia adalah benda-benda makanan kita. Contohnya gula, makanan proses. Macam sekarang ni gandum kita ada banyak gluten dan sebagainya. Gluten menyebabkan keradangan dalam usus, keradangan dalam sistem badan kita. Contoh lagi trans fat yang saya cakap tadi pun boleh menyebabkan keradangan dalam sistem kita. Bila keradangan tu berlaku, akhirnya saluran darah kita dikeras. Saraf kita dirosak, buah pinggang kita akan rosak, mata kita jadi tak nampak dan sebagainya. Itu adalah dikaji sekarang sebagai punca. So, konsep pemakanan sihat ialah kita makan makanan yang melawan keradangan proses tu. Jadi proses itu dapat dibalikkan dan kita akan rasa lebih sihat. Dan semua komplikasi-komplikasi keradangan tu dapat kita elakkan. Itulah konsep dia. Tapi sekarang ni kan kita kan lebih banyak makan makanan proses kan? Ya, itu jadi masalah sebenarnya sekarang. Itulah perbezaan sebenarnya antara kita dan masyarakat sebelum tahun 1900. Sebelum tahun 1900, masyarakat kita makan makanan yang asli dan natural, tak ada makanan proses. Bila dibuat makanan proses, sejak ada era industri sekarang, makanan proses ni menggunakan tepung, menggunakan gula, terutama gula lah antara isu utama sebab dalam gula ni ada bahan yang dipanggil fruktosa. Fruktosa tu yang bahaya yang menyebabkan keradangan tadi. Dan bila terlampau banyak pula kita makan, sebab itu jadi masalah bila over consumption of gula ni, fruktos yang akan dihantar ke hati, dia akan melalui 2 proses. Satu, dia akan menghasilkan lemak tak sihat. Sebab tu orang yang banyak makan gula, dia punya triglyceride tinggi, kolesterol jahat tu lah tinggi. Kan? Lepas tu satu side lagi, metabolisme fruktos akan menghasilkan lebih banyak asid urik. Sebab itu menyebabkan masalah gout. Jadi gout adalah berpunca pada gula. Fruktos secara khususnya. Baik, saya nak tanya doktor, kalau katalah sebab gula ni kan jahat kan? Kalau boleh satu hari kita nak minum air manis tu, berapa ikut WHO lah, ikut WHO, pengambilan gula yang lebih selamat lah kan, adalah kurang dari 5 sudu teh sehari. 5 sudu teh. Sangat-sangat sikit lah. 5 sudu teh. Tapi secara average yang kita tahu lah, maklumat yang kita ada,
penduduk Malaysia ambil lebih daripada 50 sudu sehari. 50 sudu sehari. Yelah, teh tarik dah berapa? Teh tarik dah 12 sudu. 12 sudu? Kalau ambil 3 cawan dah 36 sudu, itu baru teh tarik, belum yang lain. Jadi bayangkan berapa banyak kita makan gula satu hari. Itu yang menyebabkan Malaysia ada masalah penyakit diabetik yang teruk, masalah obesiti yang teruk. Dan kita diumumkan baru-baru ni kan, mana kita kena faham betul bahaya gula ni bukan dari aspek kalori semata-mata. Kita kena faham dari aspek dia macam mana dia menyebabkan penyakit, keradangan, faktor fruktosa dan sebagainya. Dan itu yang saya cuba terangkan sebenarnya kepada masyarakat dari segi saya punya video dan sebagainya lah. Tapi episod 1 ni tak boleh habis, doktor. Kita kena ada episod 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya sebab pemahaman bagaimana kita nak memahami lebih lanjut benar ni. Sebab kita nak ubah persepsi masyarakat kita, terutama orang Melayu ni pun kita banyak pandang larang kan, Chan, nenek moyang kita dan sebagainya. Betul. Telur ni pun kita dah cakap kan macam mana kalau lepas sunat jangan makan telur nanti bernanah. Betul ke? Ya, asasnya dia cakap macam tu sebab mungkinlah awal pada orang makan telur dia alergik. Bila dia gatal, dia garu dan mungkin ada kuman di kuku tu akan menyebabkan nanah pada luka tu. Tapi sebenarnya dari segi nutritionnya, telur ni ada protein dan untuk satu luka tu pulih dia memerlukan protein. Protein inilah bahan yang memulihkan luka tu. Dan telur is almost dia kata perfect protein lah. Jadi sebenarnya orang yang lepas operasi ada luka, telur lah solution dia. Bukan itu yang menyebabkan masalah. Dan of course ada lemak sihat dan sebagainya akan membantu lagi proses pemulihan yang lebih baik. Itu yang salah faham yang kita faham. Dan lebih teruk, dia orang selalunya kalau makan telur pula buang yang kuning. Kuning tu sebenarnya yang kita perlukan. Kolesterol tinggi. Yes, kolesterol memang ada. Kita tak nafikan. Tapi ikut USDA tahun 2015 lagi, dia dah kata makanan berkolesterol bukan punca kolesterol tinggi. So kita tak perlu risau lagi tentang kolesterol dalam makanan, kita patut makan saja. So dan lebih best dari segi kuning telur ni, dia ada beta karotin. Beta karotin adalah bahan anti keradangan dan juga ada sumber vitamin A yang bagus. Dan itu antara benda yang sepatutnya kita makan. Bukan kita buang. Ini orang buang kuning telur ni bagi saya ada satu pembaziran sebab benda itulah yang paling berkhasiat. Atas sebab takut kolesterol yang mana telah dibuktikan oleh sains, kolesterol bukan punca masalah jantung dari segi makanan maksudnya lah. Itu je. Baik. Saya rasa penerbit kena ada satu lagi episod untuk Dr. Norman untuk kita bincang lanjut berkenaan dengan pemakanan ni. Saya rasa sebab itulah pemakanan ni sebenarnya yang menentukan kesihatan diri kita kan. Banyak sangat cabang penyakit yang boleh disebabkan daripada perut ni. Baik, terima kasih Dr. Norman Muhammad Nurawi, pengawal perubatan am. Kalau misalnya tak puas lagi, nanti boleh ikuti Dr. Norman di laman YouTube juga ada kan. Baik. Terima kasih banyak-banyak di atas perkongsian ini. Saya rasa sangat-sangat berguna kepada kita semua. Banyak fakta yang telah fakta baru sebenarnya yang kita tak tahu sebelum ini kan, telah diperbetulkan mengenai persepsi kita semua berkenaan dengan pemakanan.